Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua subscriber Tok Naneng. Semoga diberikan kesihatan yang berpanjangan, yang barokah, yang sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mana yang sentiasa mendoakan Tok akan sentiasa mendoakan korang semua. Yang sentiasa di belakang Tok akan mendoakan korang, dan kawan-kawan, sahabat-sahabat yang dari Malaysia, daripada Indonesia, guru-guru dan hadirin-hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi kisah yang kedua ni kita ceritakan, kita berbalik kepada cerita itu tadi, yang kisah seram yang selepasnya dia mengeluarkan benang, betul? Tok akan ceritakan selepas dia keluar benang tu, masa Tok datang tu. Tunggu kejap. Selepas dia dah berubat dengan Tok, hari yang ketiga tu dia agak down. Selepas masuk hari keempat, dia muntah. Tok mandikan, bagi dia mandian limau purut, ada bunga-bunga sikit. Lepas tu garam gasar. Cara kita nak keepkan barang santau tu keluar daripada badan, Tok hanya menggunakan bunga-bunga, limau, air, garam gasar. Ada setengah cara kita menggunakan air kelapa. Air kelapa pun boleh, tak ada masalah. Kemudian lepas dia mandi lagi tu, hari keempat dia mengeluarkan, nanti tu hantar video dia. Kalau tekaan korang tu betul, tapi dia ada tambahan sikit dia ada tambahan kan. Tekaan korang tu betul, tapi dia ada tambahan sikit. Dia bulat, lepas tu dia masuk dalam kan. Okey, selepas tu, lepas dia dah muntah tu, hari keempat, Tok datang lagi tengok. Lepas tu tak sampai hati, memang tak sampai hati. Kita rasa dah tak boleh go, sebab keadaan dia dah lebih, orang kata terkontang-kanting lah. Kemudian dia datang ke pusat rawatan. Kita rawat dia sekali lah. Kita rawat dia sekali, ruqyah dia sekali kan. Kemudian dia ada rasa ringan sikit kepala dia daripada hari yang dia sakit tu. Dan selepas itu, lepas dia dekat makan ni, lepas dia berubat, lepas dia dah muntah tu, hari kelimanya pula dia muntah jarum yang banyak. Kalau kita boleh kira, jarum dia ada dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Rasanya tak kurang daripada 10, tak lebih pada 20. Kemudian dia muntah tu jarum tu, yang membuatkan kita sebab. Kita tengok darah-darah kan, mulut dia tu berdarah. Lepas dia tu, Tok cakap dengan dia, dengan kawan-kawan dia, cuba panggil mak dia datang sini, untuk senang kita berubat, untuk senang kita berurusan dengan orang tuanya. Kemudian hari yang dah seminggu 2 minggu tu kot, mak dia datang, ibu dia datang lah. So rawatan tu kita teruskan, keep and terus. Semakin lama semakin hentam, semakin lama semakin jarum, sampai benang dawai pun ada. Tahu dawai besi ni? Dawai besi, tahu kopernya besi tu. Kalau korang tahu ada elektrik tu kan, kalau kita potong ada dawai-dawai besi tu. Dawai-dawai besi tu dia muntah. Betapa handalnya bomoh tu, kalau korang nak tahu, dia pergi sempat lagi dia potong dawai besi kan. Dia buat puja-puja, dia hantar ke orang.
Kelebihan dah ada, cara dah ada. Apa orang kata, Tuhan ni berikan kelebihan dan satu benda-benda yang orang lain tak boleh buat. Kau pergi ambil dawai tu, kau pergi potong-potong, kau hantar santau ke orang. Apa benda tu kan? Tapi tak apalah, kita tolak tepi. Mungkin dia ni diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tak tahu dia agama apa. Yang tukang hantar ni kita tak tahu kan? Jadi itulah, kalau korang nak tahu kisahnya Tok bertarung dengan benda-benda ni lebih daripada sebulan. Jarang sekali seminggu 2 minggu. Biasanya kita seminggu 2 minggu je kita perang dengan hantu ni. Ini kita Tok berperang dengan dia lebih kurang sebulan. Sampai Tok suruh dia rehat dulu. Tapi itulah, berperang dengan sihir dengan santau ni. Santau yang sihir yang santau, bukan senang. Kalau korang tengok Tok relax ke, boleh isap okok, boleh bersembang dengan korang kat sosmed ni, ada waktu-waktu tertentunya kita kena olah nafas kita ni. Tenaga dalam tu sebenarnya bagus. Lepas dia muntah daripada rambut-rambut, jarum, dawai, bermacam-macam lagi. Dan hari yang ke berapa tak silap tu, ada satu hari tu dia muntah sebenang tangkal yang bertulisan, ada wafak dia, ada satu paku tu. Paku tu bentuk dia macam ni. Dia lipat tu, paku dia macam ni. Paku dia bentuk macam ni. Nanti Tok akan hantar video kat korang. Paku dia macam ni. So kain kuning tu di dalam tu. Bila Tok buka-buka, acik-acik, benda tu ada dalam tu. Kemudian masa dia muntah satu kali tu, ada satu macam tali kecil warna putih kan, warna putih, disimpul-simpul diikat, diikat. Itu keluar juga. Kemudian banyaknya paku dan dawai. Paku kecil-kecil tu, paku yang kita ketuk-ketuk almari tu kan, yang kita ketuk-ketuk almari tu, yang paku kecil tu. Tok cuba kontak dengan guru Tok di Indonesia dan guru-guru di kawasan-kawasan Malaysia ni, macam mana kita nak buat rawatan susulan dengan dia. Jadi Tok guru semua berbincang, kata tak apa, keep je, teruskan dengan cara yang Tok Naning buat. Dia cakap macam itulah. Jadi Tok pun teruskan perjalanan tu, rawatan tu selama 1 bulan tak silap. 1 bulan. Sebab barang dia terlalu banyak. Dia tak tahu apa yang orang musuh sangat dengan dia ni. Bila hasrat dengki ni dan hasrat iri hati macam Tok cakap tu membuatkan kita gagal dalam kehidupan, maksudnya benda ni betul. Bila orang tu iri hati dengan orang yang santau ni, yang terkena santau ni, dia iri hati, jadi gagal dalam hidup dia. Dia jumpa orang, dia santau perempuan yang Tok ubatkan ni. Jadi orang yang santau tu, dia suruh menyantau tu, gagal lah hidup dia. Betul? Jadi inilah cerita kisah benar yang Tok ceritakan kepada korang. Part kedua ni memang dia muntah banyak. Selain daripada benang yang ada kat kepala, dia muntah paku kecil, dia muntah jarum, dia muntah dawai kecil-kecil tu, dia muntahkan satu tangkal dengan tali yang berwarna putih. Tapi Tok akan tunjukkan kepada korang video-video dia supaya korang boleh tengok satu persatu barang tersebut. Itu sebagai jambatan saja yang boleh membantu korang. Jadi inilah kisah dia. Seterusnya Tok akan ceritakan barang-barang santau ataupun kisah seram yang lain tentang perawat-perawat, tentang kisah lain tentang pengobatan Tok barang santau yang lain, barang santau ataupun kiriman santau kepada orang lain. Nanti Tok akan cerita dengan korang kisahnya. Jadi saksikan kisah seram Tok, cerita Tok Naning, pelajaran Tok semasa Tok berubat orang
Tok akan ceritakan satu persatu kat korang. Cerita ni adalah kisah benar. Tiada dongeng, tiada tokoh tambah. Dalam penceritaan ini terpulang untuk korang menilainya. Jangan kita ada iri hati. Bersihkan diri, ambil pengalaman dalam cerita Tok ni. Semoga bermanfaat. Azan pun telah berkumandang. Jadi sampai di sinilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.